Mak Wan tidur dekat kaki lima. Mak Wan pernah terjun sungai bunuh diri. Mak Wan pernah nak murtad. Kalau macam Mak Wan sendiri lah kan, kalau Mak Wan boleh putar balik masa, apa yang Mak Wan nak cakapkan dekat diri Mak Wan? Hai, Assalamualaikum dan selamat menonton satu lagi siri bertemankan saya Fiza Frizi dalam rancangan ataupun program Borak Bibir Merah. Pastinya untuk setiap minggu kami akan membawakan kepada anda di antara topik-topik dan juga perbincangan serta penceritaan yang menarik. Tetapi apa-apa pun ingin saya mengucapkan kepada anda selamat bertarawih, selamat untuk berpuasa dan tinggal beberapa hari saja lagi pejam cilik untuk kita menyambut hari kemenangan ataupun hari kebesaran kita iaitu Hari Raya Aidilfitri. Tetapi sekarang ini untuk topik kita pada minggu ini iaitu siri ke-23. Okey, anda dengar betul-betul mengenai penceritaan saya ataupun mungkin saya punya poin-poin tertentu. Ada seorang wanita ni daripada umur 11 tahun dah jadi penagih dadah. Keluar masuk penjara, keluar masuk pusat serenti tu dah macam dah jadi tabiat ataupun dah jadi hobi. Lepas tu jadi pengedar dadah pula. Duduk pula dekat kawasan Cokit dan saya nak tanya dengan semua penonton Borak Bibir Merah lah satu soalan. Berdasarkan apa yang saya cakap tadi, apakah di antara pandangan anda mengenai wanita ataupun perempuan tersebut? Mesti ada di antara anda yang memandang remeh, ada di antara anda yang cakap dah tak ada masa depan, ada di antara anda yang merasakan bahawa perbuatan yang dilakukannya daripada umur muda adalah seakan-akan perbuatan yang meloyakan. Dan kepada anda semua, sekarang ini anda patut saksikan Borak Bibir Merah sehingga ke akhir rancangan kerana kita akan membawakan kepada anda sisi dan juga penceritaan mengenai kisah hidup wanita ini. Disebabkan itu, sekarang ini kami bawakan kepada anda tak lain tak bukan dengan topik kita, malapetaka dapat suami penagih, Mak Wan ke lorong. Kami bawakan kepada anda di studio Borak Bibir Merah iaitu Puan Wan Kamariah Daud ataupun lebih dikenali sebagai Mak Wan. Apa khabar Mak Wan? Alhamdulillah Fiza. Sehat? Sehat adanya. Okey, itu adalah penceritaan yang dulu-dululah Mak Wan. Yang apa yang saya sebutkan tadi tu ada di antara kita yang mungkin merasakan bahawa tak apalah. Yang dah lepas tu lepas. Jangan dikenang lagi. Kita tunjuk ataupun kita tengok ke hadapan. Tetapi mungkin masih lagi ada di antara penonton Borak Bibir Merah yang nak tahu mengenai apakah di antara dugaan yang pernah ditempuhi oleh Mak Wan sendiri daripada umur 11 tahun sehinggalah apabila berjumpa dengan suami yang orang panggil sebagai sepatutnya jadi imam. Tapi dia jadi malapetaka ke dalam hidup Mak Wan. Silakan Mak Wan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Fiza. Yalah, seperti yang Fiza kata, seorang suami sepatutnya menjadi seorang imam. Tapi Mak Wan salah pilih calon. Apabila Mak Wan ketika usia 11 tahun, Mak Wan dijodohkan dengan seorang pengedar dadah yang dibuang sekatan darurat di kampung Mak Wan. So, atas pilihan keluarga, kita pun tak tahu dengan apa, cinta ke apa ke, tak ada. Atas pilihan keluarga, kahwin. Kahwin selepas itu dibawanya Mak Wan ke Kuala Lumpur. Bawa ke Kuala Lumpur, Mak Wan pun tak tahu, tak pernah pijak Kuala Lumpur, tak tahu apa. Semasa dengan keluarga, Mak Wan tak ada ibu ayah kandung. Mak Wan duduk dengan keluarga angkat. Jadi keluarga angkat ni dia ada berlaku penderaan fizikal dekat situ. Jadi bila dapat suami, Mak Wan rasa lepas daripada seksaannya tadi. Tapi itulah, tak tahu apa berlaku, Mak Wan terjerumus pula ke lembah penagihan dadah. Sebab bila dah sampai ke Kuala Lumpur, Mak Wan tak tahu siapa sebenarnya dia. Mak Wan ikut saja, kemudian sampai ke situ pun aktiviti dia, walaupun dia di depan mata Mak Wan dia proses dadah tu, dia packing, kawan-kawan dia hisap. Mak Wan pun tak tahu benda tu adalah dadah. Tapi dia tidak paksa. Tapi sudah jadi suami kita. Sudah jadi suami kita. Kita pun terus ikut apa dia punya aktiviti apa semua. Itulah. Tak secara langsungnya Mak Wan sudah jadi seorang penagih dadah. Okey. Ketika itu, masa tu Mak Wan 11 tahun, suami umur berapa mas?
Masa tu suami Mak Wan umur dia 28 tahun. 28 tahun, perbezaan 17 tahun yang cukup ketara. Tetapi ketika usia 11 tahun tu, tak tahu pun sama ada Mak Wan ikut aktiviti dia, itu adalah dadah, diberikan dadah, apa semua tu pun, itu pun Mak Wan tak tahu pun bahawa itu adalah Ya, material dadah tersebut, betul? tak tahu. Okay. Sampai tahap Mak Wan sudah dalam dekat setahun macam tu, isap dadah ni, bila kena tangkap, Mak Wan tak perasan itu adalah gian, ketagih kepada dadah. Mak Wan tak tahu itu adalah ketagih dadah. Mak Wan rasa macam demam macam tu kan, sakit sendi, tulang semua nak muntah, lawyer apa semua. Mak Wan ingat itu adalah demam ataupun mengandung, Mak Wan rasa. Tetapi itulah rupanya Mak Wan sudah gian, sudah ketagih kepada dadah. Baik. Tetapi selepas ketiadaan suami, Mak Wan masih lagi kembali bergelumang dengan perkara tersebut. Mungkin Mak Wan sendiri boleh ceritakan apa yang mendorong sampai Mak Wan dah kena tangkap, lepas tu kembali pula kepada aktiviti. Betul. Setelah suami Mak Wan dihukum gantung mandatori, Mak Wan nak balik kampung sudah tak boleh balik kampung lah. Sebab orang semua dah tahu Mak Wan sudah terlibat dengan dadah, sudah masuk penjara. Jadi persepsi orang kampung dia lain. Dia sudah macam kita jahat sangat lah. Jadi kawan-kawan yang biasa datang ke rumah dengan suami Mak Wan itulah, Mak Wan rasa dia macam bagi satu kerja dengan Mak Wan untuk bawa dadah ni. Bawa dadah ni pergi ke mana-mana tempat. Jadi runner kepada dadah ni. Sampai Mak Wan pergi Kelantan, pergi Johor, pergi Perak. Umur berapa masa tu Mak Wan? Masa tu umur dalam 12-13. Apabila suami Mak Wan dihukum gantung, Mak Wan bebas lah. Sebab Mak Wan masih lagi di bawah umur kan. Jadi lama kelamaan Mak Wan sudah hilang kerja dengan bos tu tadi. Yang bagi Mak Wan dadah untuk diedarkan apa semua. Bila sudah ketagih teruk, kerja pun hilang. Jadi Mak Wan tercampaklah dekat lorong tu. Jadi bila kita mendengarkan penceritaan daripada Mak Wan sendiri, dalam usia yang begitu muda Mak Wan, dah umur 12-13 tahun, tetapi terpaksa mengharungi dugaan yang seperti ini. Kadang-kadang bukan kita minta, tetapi mungkin di ataskan faktor-faktor kesusahan tersebut terdesak yang menyebabkan kita kembali kepada lorong. Mak Wan ke lorong lah. Dan bila bercakap mengenai lokap dan pusat serenti, ia juga adalah di antara rumah kedua daripada Mak Wan. Masuk keluar daripada umur 12-13 tahun. Umur 16 masuk balik, 17 masuk keluar, 18 masuk balik dan seterusnya. Apa yang sebenarnya Mak Wan rasa ketika itu sebenarnya Mak Wan? Nak ceritanya Mak Wan rasa penjara dengan pusat serenti adalah lebih bahagia daripada duduk kat lorong. Sangat susah, kena cari duit, kena buru oleh polis, kena buru oleh kongsi gelap, kena buru oleh pusher. Jadi masuk ke penjara, masuk ke pusat serenti adalah tempat yang paling selamat. Tapi apabila bebas, tak ada tempat nak pergi. Terpaksa balik juga ke tempat yang sama, jumpa dengan kawan yang sama. Kalaulah mungkin Mak Wan sendiri boleh ceritakan keadaan Mak Wan yang paling teruk selama Mak Wan menghadapi situasi terkutuk tersebut. Paling teruk dalam tempoh Mak Wan menagih 40 tahun. 40 tahun itulah masa yang paling teruk. Mak Wan tidur dekat kaki lima. Mak Wan pernah terjun sungai bunuh diri. Mak Wan pernah nak murtad. Mak Wan beberapa kali. 2 kali Mak Wan terjun sungai. Dekat stesen bandaraya tu sekali. Dekat Segambut sekali. Mak Wan terjun sungai. Tapi itulah Allah nak bagi kehidupan pada hari ini. Baik. Tetapi apabila seperti yang dikatakan oleh Mak Wan dah terbuka hati untuk bertaubat dan juga telah pun terbuka pintunya untuk stop ataupun mungkin berhenti daripada kegiatan penagihan dan juga pengedaran dadah ni, mungkin Mak Wan boleh ceritakan bagaimana sebenarnya waktu ataupun ketika
detik yang Mak Wan merasakan bahawa aku dah tak larat dah nak hidup penat macam ni. Aku dah tak larat dah nak hidup kena kejar macam ni. Aku dah tak larat dah nak hidup bergelumang dengan benda terkutuk macam ni. Dan kenapa sebenarnya? Silakan. Ya, betul. Dia memang sangat penat. Sangat letih. Masuk keluar penjara, masuk keluar pusat serenti. Sangat letih. Memikirkan orang lain semua ada masa depan, ada keluarga, ada kerja. Tapi kita masih membuang masa dengan masuk keluar, tak berubah-berubah. Akhirnya, tanya dengan diri sendiri, sampai bila? Sampai bila harus macam ni? Bila masuk dekat ke pusat atau penjara, dia kat sana ada program. Dia ajar macam-macam kemahiran, dia ajar agama, dia macam-macam lah. Apa maknanya masuk sana kalau satu benda pun kita tak ambil untuk membetulkan diri kita, Fiza. Sehinggalah Mak Wan duduk di pusat serenti tu 10 tahun. Court order hanya 2 tahun saja, tapi Mak Wan kurung diri Mak Wan dalam pagar pusat serenti selama 10 tahun. Di sana pihak agensi anti dadah kebangsaan dia tengok pada kesungguhan tu, dia bagi peluang kepada Mak Wan sebagai pembimbing rakan sebaya. Jadi Mak Wan duduk lama kat sana sehinggalah pada suatu ketika pengarah cakap kepulihan sebenar bukan dalam pusat serenti. Kepulihan sebenar adalah kehidupan di luar sana. Apa yang awak belajar kat sini selama ni awak apply lah, awak guna pakailah kat depan sana. Pada peringkat awal tu Mak Wan keluar dalam pemulihan tu, setiap hari Mak Wan niat puasa, Fiza. Tak ada duit nak makan, tak ada duit nak sewa rumah semua kan. Kerja sebagai security guard, kerja sebagai tukang sapu, kerja sebagai pencuci tandas. Ada satu tahun pada tahun 2011 macam ni lah kita bersiaran. Lepas tu ada orang tengok. Dia ni orang ni adalah pelajar-pelajar Malaysia di luar negara. So dia kata, mari kita tolong makcik ni. Kan? Pada tahun 2011 tu Mak Wan pergi umrah. Fiza, pelajar-pelajar ni tak ditaja Mak Wan pergi sana. Bila balik dia bagi satu Mak Wan oven besar. Oven besar dengan mixer sekali, dengan bahan mentah sekali. So Mak Wan buat kerja. Mak Wan buat kerja daripada situ, buat kuih apa semua. Meniaga. Meniaga. Belum lagi meniaga, buat kuih. Buat kuih dulu. Lepas tu macam mana ni? Mak Wan tak pernah belajar masak ni, macam mana nak buat kuih. Lepas tu masa Mak Wan kerja, masa Mak Wan dengan ADK, ada dia bagi sedikit allowance lah dekat Mak Wan. Kemudian dia ada simpanan sikit EPM macam tu lah. Mak Wan keluarkan duit tu, Mak Wan beli laptop. Beli laptop, Mak Wan belajar laptop tu, Mak Wan cari resipi dalam tu. Wow. Dan sekarang Mak Wan pandai lah buat kuih pizza. Wah, daripada yang tak pada belajar masak tu, lepas tu dapat sokongan dan dorongan daripada orang luar untuk membantu Mak Wan sendiri. Mungkin Mak Wan merasakan bahawa itu adalah di antara turning point untuk Mak Wan sendiri berubah. Tetapi bagaimana penerimaan daripada orang sekeliling yang mungkin tahu bahawa Mak Wan adalah bekas penagih ataupun mungkin bekas pengedar dadah. Pandangan masyarakat, kita dah belajar pasal diskriminasi dan stigma. Sebenarnya bagi Mak Wan, diskriminasi dengan stigma tu adalah daripada kita sendiri. Sebab kita tak berubah, tak tunjuk usaha kita nak bangkit kata orang. Jadi sebab itulah timbul diskriminasi. Ni tak boleh dipercaya. Lalu dekat masjid tutup pintu. Balik rumah orang sorok semua, tong gas. Handset duduk atas meja dia sorokkan. Jadi situ timbulnya diskriminasi. Sebab apa? Kita tak tunjukkan bahawa kita ni sudah melangkah selangkah demi selangkah untuk keluar daripada tabiat lama tu. Mak Wan buat kuih lah. Kerja hotel lah, housekeeping lah. Mak Wan buat kuih, letak kat kedai, letak dekat bakul basikal. Jual lah kuih. Pun masih diburu. Masih Mak Wan kena buru. Dia, yalah, kita familiar sebagai penagih dan pengedar dadah kat lorong.
bawa kuih, polis pegang, urine. Tapi kita urine clear sebab kita dah tak ambil dadah kan. Beberapa kali, selamatlah duduk dalam cokek tu. Selamatlah Mak Wan jual kuih, selamatlah Mak Wan hantar makanan kepada kawan-kawan yang Yang order makanan. yang terlantar di tepi tong sampah tu. Fiza, ramai macam tu. Yang penting Mak Wan mau bangkit, mau pulih, mau tinggalkan benda tu semua. Betul. Tapi sekarang ni bila kita dah masuk dah dekat dalam lembaran baru, pastinya ini adalah di antara kehidupan baru yang telah pun dirasai oleh Mak Wan sendiri, dan saya pasti bahawa semua penonton dapat tahu bahawa Mak Wan juga adalah di antara yang sanggup melakukan apa sahaja demi untuk meninggalkan tabiat lama. Tetapi alhamdulillah sekarang ni Mak Wan katanya dah ada warung makan sahabat, dah menguruskan juga laman mengaji cawkek, dah juga menjadi di antara pembimbing rakan sebaya untuk kawan-kawan yang lain untuk meninggalkan tabiat lama. Jadi mungkin Mak Wan sendiri boleh ceritakan macam mana boleh timbulnya ada warung makan sahabat dan juga laman ngaji cawkek ni. Silakan Mak Wan. Okay, alhamdulillah Fiza. Hidayah itu milik Allah. Jadi apa yang Mak Wan mulakan ialah dulu Mak Wan jual kuih, ada duit sikit, tolak modal, tolak sewa rumah apa semua. Lebih Mak Wan masak. Masaklah. Ada lebih Mak Wan nak makan tu, Mak Wan masak lebih sikit. Lepas tu hantarlah dengan basikal untuk rakan-rakan Mak Wan yang terlantar di tepi tong sampah Fiza, tepi longkang sana, Mak Wan hantarlah. Mak Wan hantar. Lepas tu lama-lama ni Mak Wan buat kerja ni, lama-lama diintai. Diintai oleh seorang sukarelawan ni, dia tengok apa Mak Wan buat. Dia nampak Mak Wan bagi makanan. So dia support Mak Wan kat situ Fiza. Kadang-kadang dia bagi RM50, masak Mak Wan, kita pergi lorong. Nanti dia kadang-kadang dia bagi RM100, RM200. Kalau RM200 tu kan Mak Wan masak lah best sikit. Kawan-kawan Mak Wan ni yang dekat lorong ni, dia cekodok pun susah nak jumpa Fiza. Dah berpuluh-puluh tahun Fiza tak balik kampung, tak bergaya dengan keluarga. Jadi kita buat cekodok bawang, cicah sos. Allah syukurnya dia. Terima kasihnya beratus-ratus kali. Kan Allah touching tau. Tengok sebab kita pun pernah mengalami macam tu. Jadi itulah yang Mak Wan cuba bagi balik kepada kawan-kawan Mak Wan, nikmat daripada kepulihan ni, nikmat daripada kesusahan masa lalu. Lepas tu Allah bagi kepulihan. Mak Wan nak bagi balik. Mak Wan dulu kutip makanan dalam tong sampah, kutip sisa orang makan. Jadi hari ni Mak Wan tak sanggup nak tengok kawan-kawan Mak Wan buat macam apa yang Mak Wan buat, apa yang berlaku dengan Mak Wan. Lepas tu hampir murtad, itulah Mak Wan adakan laman mengaji ni. Ada seorang ada YB sponsor laman mengaji ni. Lepas tu makan-makanan tu semua. Hari ni daripada dulu Mak Wan packing sendiri dekat dapur Mak Wan. Bawa dengan basikal kat lorong-lorong. Tapi hari ni sumbangan daripada orang ramai, warung makan sahabat menyediakan 500 pack makanan setiap hari. Setiap hari. Kan? Alhamdulillah. Jadi sekarang ni Mak Wan tengah berusaha untuk tingkat Mak Wan kedai bawah, warung makan sahabat bawah, rumah Mak Wan atas. So kat atas tu ada satu tingkat satu tu, Mak Wan nak jadikan dia kelas pengajian. Untuk anak-anak cawkit kan, kita adakan kelas komputer, kelas Iqra, kelas Fardhu Ain. Lepas tu alhamdulillah selama 9 bulan dah warung makan beroperasi di lorong Cawkek 4 tu. Dah 10 orang Fiza. Hasil daripada sebab daripada bagi makan-makan tu, non-Muslim dia sudah syahadah dekat warung makan sahabat, sudah 10 orang Fiza. Jadi Mak Wan bercita-cita untuk adakan satu kelas untuk pemantapan akidah ni. Baik, dan bila kita mendengarkan penceritaan daripada Mak Wan sendiri kan mengenai antara inisiatif daripada Mak Wan mengenai aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Mak Wan, pastinya ramai penonton Borak Bibir Merah yang membuka mata kepada kehidupan Mak Wan sendiri, daripada sebagai seorang bekas penagih dadah kepada pengedar dadah, dan kemudian telah pun berubah
Dan mungkin ada juga di antara penonton ataupun saya sendirilah dalam Borak Bibir Merah ni, kadang-kadang kita orang tak tahu macam mana kita nak membantu penagih-penagih. Ada di antara golongan yang telah pun ditinggalkan suami, ada di antara mangsa-mangsa penderaan, ada di antara mangsa-mangsa rogol ataupun ibu tunggal yang kadang-kadang macam kalau kita nak bantu setiap seorang daripada mereka, kita rasa macam payah untuk kita jaga 10 hingga 100 orang. Tetapi macam Mak Wan sendiri, macam mana Mak Wan boleh bersemangat untuk mengubah hidup mereka? Silakan Mak Wan. Mak Wan ni bukanlah nak ubah manusia, nak ubah orang. Sedangkan dulu Mak Wan nak jadi macam hari ni kan. 5 kali penjara, 5 kali pusat sereniti, sekali kena buang PCO. Sangat susah. Jadi manusia ni dia kalau nak mengubahnya bukan macam nak repair kereta, Fiza. Angkat overhaul engine keluar apa semua kan. Tidak. Dia kena datang dekat-dekat, kena memahami dia. Macam Mak Wan buat kan. Cakap baik-baik. Satu, cakap baik-baik. Marah pun ada juga. Marah pun ada. Kadang-kadang kan kita dah rasa macam penatnya aku dengan kau ni kan. Daripada kita sama-sama muda sampai kau sekarang dah ada cicit tau. Macam mana nak jadi ni? Kita dah selesai hidup kita tapi macam mana yang generasi muda ni? Kan? Jadi nak ubah tak boleh. Mak Wan cuma jadi macam pemudah cara lah. Kalau macam pihak kerajaan, dia banyak juga membantu. Banyak bantuan itu ini. Semua kita tahu. Pihak kerajaan banyak bantu. Tapi kita kena duduk di tengah-tengah ni sebagai pemudah cara. Kena cari dalam komuniti kita tu apa sebenarnya masalah. Yes. Dan mungkin ada di antara kita juga yang tahu walaupun kita dah dalam fasa untuk berubah sebagainya, masih lagi ada stigma masyarakat. Lagi-lagi kepada masyarakat sekeliling. Mungkin ada kata-kata daripada Mak Wan sendiri kepada mereka yang mempunyai persepsi ataupun pemikiran yang negatif kepada mereka yang dah nak berubah ni. Silakan Mak Wan. Jangan jemu, jangan bosan, jangan letih. Anggaplah kita ni Allah bagi rezeki. Allah bagi rezeki mempunyai anak yang ada masalah macam ni. Macam ada seorang kawan Mak Wan kan. Dia dulu pun macam Mak Wan. Lepas tu di akhir-akhir ni Allah panjangkan umur mak dia. Ibu dia kena jaga. Ibu dia dah jadi macam nyanyuk. Mak Wan cakap, Eda, sayang, cakap ni. Anggaplah ni Allah bagi rezeki kat awak. Jaga mak, jaga mak. Jagalah cepat. Jangan stres kan. Kawan Mak Wan tu. Macam itulah juga kita semua. Kita diuji dengan ada jiran, ada anak, ada kakak, ada suami, ada isteri. Macam-macam masalah. Uruslah dia dengan baik. Minta doa banyak-banyak dengan Allah. Mak Wan yakin dah percaya sebab Mak Wan 40 tahun. Ya Allah, tak dapat nak bayangkan balik masa tu. Sekarang Allah bagi. Allah bagi apa yang Mak Wan nak. Mak Wan nak hidup dalam tenang, tanpa dadah. Kalau Mak Wan mati, Mak Wan nak pejam mata rapat. InsyaAllah dengan apa yang Mak Wan tinggalkan, dia boleh bantu Mak Wan di sana. Okey. Dan dalam kehidupan sekarang ni pun, yang kita ni pun yang masih muda ataupun mungkin yang kita pun tak boleh menjangkakan apa yang mungkin akan terjadi pada diri kita, pada anak-anak kita ataupun mungkin ahli keluarga kita ataupun orang sekeliling kita. Mungkin ada di antara kita juga yang mungkin tak boleh menjangkakan bahawa kita mungkin akan terlibat dengan sesuatu perkara seperti ini. Tetapi apa yang kita boleh elakkan, kita elakkan. Dan mungkin saya sendiri yang mendengarkan kisah kehidupan Mak Wan ni pun baru beberapa lama, lebih kurang dalam setengah jam macam tu pun, saya dah tak tahan nak menangis je ni. Mungkin mengandung satu hal, lepas tu penceritaan daripada Mak Wan sendiri satu hal. Kalau macam Mak Wan sendiri lah kan, kalau Mak Wan boleh putar balik masa, apa yang Mak Wan nak cakapkan dekat diri Mak Wan dan apa yang Mak Wan nak ubah? Adakah Mak Wan masih lagi menangis, mengingatkan lagi cerita-cerita lama ataupun macam mana Mak Wan?
mungkin di dalam pemikiran orang lain kan, Mak Wan akan mati sebagai seorang penagih dadah tu tak tahu dalam keadaan macam mana. Mungkin orang akan jumpa mayat Mak Wan ni, tak tahu sama ada ini mayat Islam ke atau tidak. Kiranya dah habis air mata untuk itu. Dan hari ini Mak Wan masih menangis. Kerana ya Allah, tidak pernah terfikir Mak Wan kan akan jadi macam ni. Hadir macam ni. Jadi seorang yang boleh membantu rakan-rakan Mak Wan yang lain. Seorang yang boleh menyampaikan mesej di sini hari ini supaya orang lain semua dapat manfaat. Tujuan Mak Wan datang ke pentas ni bukan untuk buka pekung di dada, bukan untuk nak cari nama, glamour, itu semua tidak perlu. Kan? Mak Wan nak apa yang berlaku dengan Mak Wan, apa yang Mak Wan lalui akan menjadi iktibar kepada orang. Itu saja. Dan Mak Wan sangat-sangat mengharap kalau adalah seorang atau dua yang boleh buat kerja Mak Wan setelah Mak Wan tak ada, itu yang Mak Wan seronok sangat rasa. Itulah dia di antara harapan dan juga kata-kata daripada Mak Wan sendiri selaku seorang yang pernah terjebak ataupun bergelumang dengan kegiatan dadah seperti ini, tetapi anda menyangkakan masa awal siaran untuk Borak Bibir Merah anda merasakan tak ada masa depan, tetapi apabila anda mendengarkan penceritaan daripada Mak Wan, sebenarnya mungkin budi ataupun amalan ataupun mungkin usaha yang dilakukan oleh Mak Wan ni lagi banyak daripada kita yang mempunyai kehidupan yang normal ataupun kehidupan yang dikatakan baiklah sebenarnya. Jadi tamatlah sudah Borak Bibir Merah kita pada hari ini. Saya merasakan bahawa ada begitu banyak lagi persoalan yang ingin diutarakan kepada Mak Wan sebenarnya, tetapi apa-apa pun kita ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Mak Wan kerana sudi berkongsi kisah hidup Mak Wan, tentang usaha-usaha Mak Wan, tentang agensi-agensi yang telah pun membantu Mak Wan lagi-lagi dekat dalam Borak Bibir Merah. Dan apa yang saya boleh kongsikan kepada anda sebenarnya adalah tidak ada insan suci yang tidak mempunyai masa lampau dan tidak ada insan yang berdosa yang tidak memiliki masa depan. Dan bersempena dengan Syawal yang mungkin bakal tiba tak lama lagi ni, kita harapkan bahawa penceritaan daripada Mak Wan ni sedikit sebanyak mampu untuk memberikan kita keinsafan lagi-lagi bila kita bercakap mengenai fitrah kehidupan yang kita tak tahu pun hujung pangkal kita macam mana kelak. Mungkin dilahirkan suci tetapi apabila meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang tidak dihormati, tak tahu, tetapi apapun kita doa yang terbaik sahaja. Jangan lupa sekali lagi anda boleh like, komen dan share siri Borak Bibir Merah untuk hari ini dan juga untuk yang sebelum-sebelum ini, dan diharapkan anda juga akan dapat subscribe semua platform Sina Plus. Dan sekali lagi terima kasih banyak kepada Mak Wan. Dan diharapkan Mak Wan akan teruskan dengan usaha Mak Wan untuk laman ngaji dan juga untuk warung makan sahabat. Dan kepada anda semua terima kasih yang menonton Borak Bibir Merah. Sehingga kita berjumpa lagi dalam siaran yang berikutnya ataupun siri berikutnya, InsyaAllah. Assalamualaikum. Kita lagi.